tajuk yang kita akan bincangkan ialah berkaitan dengan diskaun. Okey, so bab mana ni kan? Okey, kalau perasan lah kita ada belajar masa tingkatan 4 ni tau. Ni topik tingkatan 4 tau, masa kita ada belajar dokumen perniagaan. Okey, dalam dokumen perniagaan tu ada satu bahagian itu dokumen perniagaan dipanggil invoice. Masa invoice itulah dia ada cerita tentang diskaun niaga dan diskaun tunai. So hari ni cikgu nak fokus yang itu je. Okay, so kena tengok betul-betul sebab dalam topik ni cikgu akan sentuh apa tu diskaun niaga, apa tu diskaun tunai, okay, apa tujuan diskaun ini, maksud nak kira macam mana. Okay, so akan ada beberapa contoh yang akan cikgu tunjukkan, so stay tune. Okay, so kita tengok yang pertama. Okay, yang pertama ialah kita cerita pasal diskaun niaga. Okay, apa tu diskaun niaga? Diskaun niaga ini macam biasalah, bila kita dengar je perkataan diskaun, kita tahu dia adalah potongan harga. Tapi masa bila? So ini pelajar kena tahu tau, bila nak membezakan dua diskaun ini, nak tahu bila diskaun ini diberikan atau diterima. Kalau diskaun niaga ini biasanya kita dapat masa nak beli. Kita beli je terus dapat diskaun. Tengoklah, kadang-kadang ada perniagaan ni kalau kadang-kadang dia tak bagi, kadang-kadang dia bagi. Kenapa dia bagi dan kenapa dia tak bagi? Okey, dia bagi tujuannya ialah untuk menggalakkan belian secara pukal. Apa maksud belian secara pukal? Banyak. Ini maksud saya tadi, kalau kita beli banyak baru dapat diskaun. Sebab apa? Dia nak suruh kita beli lagi, banyak-banyak, beli banyak-banyak. Itu sebab diskaun niaga diberikan. Dia kat mana kita jumpa? Nanti saya tunjuk kat mana kita jumpa dalam invoice berkaitan dengan diskaun niaga ini. Cikgu nak kena catat ke? Bila kita dah kira diskaun niaga tak perlu catat. Maksud saya catat ini, maksudnya kita tak payah buka akaun ledger khas untuk diskaun niaga. Tak perlu. Okey, kita tak perlu juga catatkan dia ke dalam mana-mana jenis. Tidak perlu. Diskaun niaga, ingat tau, diskaun niaga ini adalah potongan harga masa bila masa buat belian. Tujuannya untuk menggalakkan belian itu secara pukal, iaitu secara banyak, dan ia tidak perlu dicatatkan. Okey, contoh nak tengok kat mana biasanya kita jumpa diskaun niaga. Okey, ini dia contoh invoice cikgu. Okey, contoh invoice cikgu ini kenapa ada dua? Sebab satu ni nak tunjukkan invoice untuk jualan. Kalau tengok yang sebelah kiri cikgu, kalau kita tengok menghadap sini kan, sebelah kiri ni jualan. Sebab apa dia jualan, nampak kat sini? Dia nyatakan salinan tu. Okey, so yang ni pula belian, yang sebelah kanan belian. Kenapa? Sebab kat sini ada asal. Okey, tapi itu bukan point dia. Itu bukan point dia. Point dia kita nak cerita kat mana diskaun niaga. Okey, kalau perasan dekat sini, Allah, terke next pula dia beliau. Okey. Tu. Nah, kalau bahasa Sabah tu diskaun niaga. Deng 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 deng. Ni diskaun niaga. Kat sini 20%, sini 10%. Dia memang menyatakan di situ berapa diskaun niaga dia. Diskaun niaga, ingat, dia tak perlu dicatatkan dalam mana-mana. Cuma kita kira. Oh, cikgu, kenapa dia tak payah catat? Okey, kenapa tak payah catat? Sebab bila kita buka, bila kita dapat sahaja invoice, kita akan catatkan nilai ke dalam jurnal jualan. Bila kita catat dalam jurnal jualan, okey, contoh cikgu bagi yang jualan lah Kalau kita catat dalam jurnal jualan, cikgu akan ambil jumlah yang ini. Jumlah yang 900 ni cikgu akan ambil. Maksudnya dia dah tolak diskaun niaga. So tak perlu lagi catat sebab kita dah catat dalam jualan. Inilah kos belian kita. Kos belian bagi unit yang kita beli. Okey, faham kan? So ingat, diskaun niaga tak payah catat. Cuma kita perlu kira kita sebab kita nak tahu kita punya current ataupun kita punya jualan bersih kita. Jualan bersih kita tu maksudnya bukanlah tolak pulangan belian. Maksudnya kita dah tolak dengan diskaun niaga. Berapa kos belian sebenar kita telah buat di situ. Okey, kan? Faham kan? Okey, jom kita tengok soalan.
Okey, soalan diberikan. Baca betul-betul. Bila tengok soalan, baca betul-betul ya. Kadang-kadang setengah soalan tu dia tak tanya direct tau. Dia tak kata kira diskaun tunai. No. Kira diskaun niaga. No. Dia tak macam tu. Biasanya tidak. Dia tak direct. So tengok soalan ini. Soalan ini dia tanya, maklumat berikut diperoleh daripada Zunaidah Senin Berhad. Okey, maklumat dia bagi apa? Menjual 1000 unit barang niaga kepada kedai Ali dengan harga RM RM5 seunit dan mendapat diskaun niaga 10%. Okey, tapi dia tak tanya berapa diskaun niaga, betul tak? Nampak tak soalan dia? Berapakah kos seunit barang niaga yang dibeli oleh kedai Ali? Maksudnya dekat sini dia nak apa? Dia nak yang ni lah ni yang cikgu tunjuk ni tadi. Ni yang 900 ni. Dekat sini yang cikgu bulat banyak-banyak ni. Yang itu yang dia minta, soalan tadi tu dia minta yang tu sebenarnya. So apa kita nak buat? So macam biasalah, kita ambil lah RM RM5 sebab dia ada diskaun 10%. Kita kira lah 10%. So berapa kita dapat kat sini 10% tu? So darab lah. Okey. So sama-sama lah buat 5 darab dengan 0.1. So 50 sen. Ya. Dia punya diskaun 50 sen. Jadi berapalah harga barang tu kalau kita dapat diskaun 50 sen? RM5.50 sen. Salah. Sebab takkanlah kita nak tambah, diskaun kan kurang harga. So tak boleh lah yang ni. RM5. Lagilah salah. Sebab apa? Sebab RM5 harga asal. Salah lah kan? RM4.50. Kenapa RM4.50? Yes, betul. RM5 harga asal. Tolak diskaun 50 sen, tinggallah RM4.50. Macam tu je kira dia sebenarnya. Tak adalah dia direct sangat soalan dia kan. Dia tak direct tanya diskaun niaga. Berapakah diskaun niaga yang dia terima? Tidak. Dia tune sikit soalan dia. So pelajar faham ya bahawasanya diskaun niaga ini adalah potongan harga berlaku masa bila? Semasa membuat belian. Kenapa? Dia nak menggalakkan kita beli secara pukal ataupun lebih dikenali sebagai dengan banyak. Pukal tu maksudnya banyak tau. Okey, tak perlu dicatat di mana-mana. So ini contoh soalan dia. Okey, kita dah bincangkan. So kita akan tengok pula next adalah berkaitan dengan diskaun tunai. So, tadi kan cikgu dah kata, kita nak tahu dua-dua potongan harga. Tapi masa bila? So masa diskaun tunai ini pula masa kita nak bayar. Maksudnya kita beli hutang, kita nak bayar. Tapi biasanya dia akan bagi tempoh lah. Maksudnya dia tak adalah kata okey kau bayar bila-bila je dapat diskaun. No. Dia kan bagilah 7 hari, 10 hari. Kenapa dia suruh kita bayar dalam tempoh masa tu? Sebab dia nak galakkan kita bayar dengan cepat. Bila kita, biasalah kan kalau kita beli kan, kalau kau bayar dapat 7 hari, kau bayar banyak ni je. Mestilah kita nak bayar cepat kan supaya kita dapat diskaun tu. Itu sebab diskaun tunai ini diberikan atau diterima. Kenapa? Sebab nak galakkan bayaran itu dibuat dengan segera. Perlu catat tak? Perlu catat. Yang inilah yang kita catat. Pernah dengar kan akaun diskaun diterima, diskaun diberi? Inilah dia. Diskaun tunai inilah yang kita catat sebagai diskaun diterima atau diskaun diberi. Okey. Macam tadi lah juga kan, macam diskaun niaga. Cikgu tunjuk contoh kat mana nak jumpa. Okey. Kita pergi cari. Tu contoh ni. Kat mana? Okey, kalau perasan ada cikgu labelkan dekat sini sebelah kanan tau. Tengok tau. Sebelah kanan ni ada yang cikgu label ni. Diskaun diberi. Kat mana dia jumpa? Nampak dia punya arrow tu di sini. Lepas tu yang tengok belah kanan. Belah kanan pun dekat situ juga. Tengok kan dia ada catat kat situ. Syarat 5% 7 hari. 3% 14 hari. Nampak tak? Dia bagi tempoh. Kau nak diskaun 5%, dalam masa 7 hari kenalah bayar. Cikgu, macam mana nak kira hari dia? Macam ni. Nak kira hari dia. Tengok contoh. Tengok contoh invoice yang untuk yang jualan tu. Okey. Dari 21 Mac. Kita jangan kira dari 21 Mac tau. Maksudnya kita kira dari 22 Mac.
Kalau contoh kita nak dapatkan diskaun 5%, maksudnya kita kena bayar dalam masa 7 hari. So, contohlah 21 kan. Okey. So, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. So, 28 ngam-ngam 7 hari. 28 hari bulan Mac ngam-ngam 7 hari. Kalau dibayar selepas itu 5%. Tapi kalau dibayar dalam masa sehingga 28 hari bulan Mac, dia akan dapat 5% diskaun. Okey. Nak kira dari mana? Kita kira dari sini 9. Kita ambil yang bersih tadi daripada kos belian tadi. Yang bersih ni tadi kita darabkanlah dengan diskaun ini. Dalam masa cikgu kalau dia limpas pula tu bahasa Sabah. Kalau dia lepas dari 14 hari. Kalau dia lepas daripada 14 hari yang ditetapkan, yang telah ditetapkan dalam syarat tu, maksudnya dia tidak layak menerima diskaun. So ingat ya. Okey, ini diskaun tunai. Nak tahu diskaun tunai? Dia terima masa bila? Masa nak buat pembayaran, tapi dalam tempoh yang ditentukan. Kalau terlebih dari tempoh yang ditentukan, tak dapat diskaun. Apa tujuan dia? Supaya orang bayar hutang kita, ataupun bila beli hutang tu cepat-cepatlah kau bayar. Macam itulah istilah dia. Okey, sekarang kita tengok contoh dia. Okey, so kat sini tengok maklumat dia ya. Maklumat berikut diambil dari buku perniagaan Sam. Pada 6 Januari 2017, peniaga membeli barang niaga dengan harga RM8,000. Syarat diskaun niaga dan diskaun tunai adalah seperti berikut. Diskaun niaga 20%. Itu pun bahasa Inggeris. Diskaun niaga 20%, diskaun tunai 10%, 10 hari. So, apa step kita nak kena buat kita bila baca ni? Okey, macam cikgu kata tadi, kita kena kira dulu kos dia dulu. Maksudnya berapa harga, berapa belian barang tu yang sebenarnya. Jadi maksudnya cikgu kira dulu yang diskaun niaga. Betul? So, ambillah RM8,000. Cikgu darabkanlah dengan 20%. Okey. So, cikgu akan dapat RM8,000 darab 20%, cikgu akan dapat RM1,600. Betulkah tu? Betulkah itu? Okey, RM1,600. Ini diskaun niaga. Okey. Tapi bila kita nak kira diskaun niaga, diskaun tunai, cikgu kena buat apa? RM8,000 ni tadi, yang ini, cikgu kena tolak dulu dengan diskaun niaga. Cikgu kena tolak dulu dengan diskaun niaga. Diskaun niaga yang cikgu kira tadi RM1,600. So, berapa dah tu? Kalau RM8,000 tolak RM1,600, RM8,000 tolak RM1,600 berapa? Yes, RM6,400. So bila cikgu nak kira diskaun tunai tu, cikgu kena kira start daripada RM6,400. Cikgu tak boleh kira dari RM8,000. Cikgu kena kira daripada RM6,400. Tapi sebelum cikgu kira, cikgu nak tengok adakah, kan tadi kan cikgu ada kata diskaun tunai ini kena dalam tempoh dia. So tempoh dia 10 hari dengan 15 hari. Adakah? Okey, macam nak tahu tempoh dia? Okey, tengok ni, 6 Januari dia beli. So dia bayar 14 Januari. Kita kira lah berapa hari tu. Kita kira 7, 8, cikgu tulis atas ni lah, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okey, tengok hari ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So sama dengan 8 hari. Serabut mata-rata cikgu nak conteng. Okey, mana ruang ada cikgu conteng. So 8 hari. Mana yang kita dapat? Kita dapat 10%, 5%. Yes, sebab 8 hari kita dapat 10% diskaun. So cikgu ambil lah. Sebab 10% kan, RM6,400. Cikgu darabkan dengan 10%. Berapa tu? So cikgu dapatlah RM640. Dia tanya ke? Soalan dia minta diskaun tunai ke?
Tak kan? Dia tanya berapa jumlah yang perlu kita bayar hutang kalau kita nak bayar masa 14 hari bulan. So apa nak buat? Kalau okey, dengar betul-betul perhatian pelajar ya. Kalau soalan itu dia minta berapakah diskaun tunai yang dia layak. Jadi jawapan dia 640. Tapi andai kata soalan dia seperti soalan ini, dia minta berapakah jumlah yang perlu dibayar. Jadi apa yang pelajar kena buat ialah tadi 6,400 tu, tengok tahu sebelah sini 6,400 ni cikgu kena tolaklah dengan 640 diskaun tunai yang kita dapat tadi. Yang kira syarikat tu dapatlah, kita tolakkan. So berapa kita dapat? 5,760. Ada tak jawapan dia? Yes, jawapan dia adalah B. See? Okay, so apa pun dapat saya soalan begini, macam mana pun memang kena kira tempoh dia. Tengok, adakah dalam masa bila? Adakah dia layak? Ada setengah soalan kan, dia memang tak layak. Ada saja je test kita kan. Nak tengok, jadi kena tahu kira hari dia tu. Macam mana nak kira? Kira jangan dari tarikh yang dinyatakan dalam dokumen ataupun dalam soalan tu tahu. Maksudnya kita kira a day after. Maksudnya kalau 6 hari bulan, kita kena kira dari 7 hari bulan. So bila time dia bayar, so tengoklah tempoh dia berapa hari. Tu tengok pula berapa yang dia layak dapat diskaun. So kita kira. Kalau dia minta berapa jumlah diskaun, kita bagilah yang kita dah kira. Tapi kalau dia minta jumlah yang perlu dibayar, kita tolaklah kos kita tadi tu dengan diskaun tunai. Nak tengok tak contoh soalan lain? Ada ke contoh soalan lain? Okey, tengok. Oh, ada. Okey, contoh soalan lain. Tengok ni soalan ni. Berikut adalah urus niaga perniagaan Solehah bagi bulan Julai 2016. Okey, so beli Julai 3. Tarikhnya tengok tarikh tak? Okey, beli barang niaga dari pemborong Zul, so ada 16,000. So patut 7 hari bulan dia pulangkan pula apa tu? Dia pulangkan pula barang niaga sebanyak 400 7 hari bulan. 11 hari bulan dia bayar. So apalah cikgu nak kena buat ni agak-agak. Lepas tu dia minta, dia ada bagi syarat diskaun, dia suruh kira hitung M. Soalan dia macam tadi je soalan dia. Cuma sekarang ni pula bentuk dia bagi huruf pula. So cari huruf M tu. So apa nak kena buat? Okey, so, kita kena ada jualan bersih kan, kita kena ada belian bersih punya nilai, baru kita boleh darabkan dengan diskaun. Okey, step pertama kita tengok dulu berapa jumlah jualan bersih kita. So belian bersih, maafkan saya sebab dia kata beli kan. So 16,000 ini 16,000. Lepas tu ada pulangan belian. So menyebabkan tinggallah 15,600. So jumlah inilah yang sebenarnya kita nak kira untuk terima diskaun tunai. Okey, lepas tu dah tahu jumlah dia, jumlah yang kita hutang kita yang tinggal tu. So layak tak? Layak tak? Kita layak yang mana? So kita kira lah daripada berapa hari bulan. Ni 3 kan? Maksudnya kita kena kira berapa hari bulan? 4. Yes, 4. So 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sebab dia bayar 11. So kita kira lah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 hari. So yang mana? Yang 10% atau 5%? 10% atau 5%? Yes, sebab dia 8 hari yang 2, 4, 6, 8. Sebab dia 8 hari. So tak boleh lah yang ini. Sebab itu 5 hari. So kita dalam within time yang ini 5%. So maksudnya kita kena kira yang 5%. So ambil lah tadi jumlah tadi 15,600 darab dengan 5%. Boleh kira untuk cikgu. So 780. Ini ke jumlah cikgu nak bayar? Ini ke jumlah cikgu nak jawab? Tak. Memang sah lah, tak ada jawapan ni kan. Apa cikgu nak kena buat next? Yep. Kita ambil jumlah 15,600, kita tolak dengan 780.
So 15.600 tolak 780. So berapa lah jawapannya? 15.600. Okey. Berapa? 14.820. So jawapannya adalah C. Okey, nampak kan? Dah mula memahami kan? Okey, boleh nampak? So dekat sini kena ingatlah ya, bila kira. Cikgu selalu ingatkan pelajar-pelajar cikgu kena tahu tempoh dia, mana satu yang kita layak. So kalau pelajar tengok daripada ni, dapatlah membezakan antara diskaun niaga dan diskaun tunai, betul tak kan? Okey. Now, kita nak pergi kepada catatan. Cikgu nak catat macam mana? Okey, sekarang kita nak tunjuk macam mana nak catat. Okey. So, bila kita beli barang niaga daripada pemborong Zul, kita dapat tahu bahawasanya akaun yang kita nak kena buka ialah beli kan, beli barang niaga. So, kita akan buka akaun belian. Okey, lepas tu kita mesti ada akaun belum bayar, iaitu pemborong Zul. Cikgu tulis short form je ya, sebabnya ni lah. Okey, so bila kita beli debit ke kredit? Ingat tak balik? Yang belanja, aset, liability, equity pemilik, hasil. So mana? Dah catat. Okey, so kalau liability dia adalah sebelah kredit. So kat sini kita tulislah 16,000. Okey, nama itu yang partner dia. Maksudnya partner account tu kita taruh tu. Maksudnya, okey, lepas tu yang ni, itulah kalau sini kredit, sini mestilah debit. Dia kena, itu prinsip ya, kita kena ingat prinsip catatan bergu tu. Satu mesti sebelah debit, satu mesti sebelah kredit. So cikgu catat sini lah. Okey, cikgu tak tunjuk full lah sebab ni hanyalah nak tunjuk macam mana kita nak catat diskaun tu. Okey, so lepas tu adalah berlaku pada 7 hari bulan, dia telah memulangkan barang, kita dah pulangkan barang rosak kepada pembekal Zul. So maksudnya kat sini kita kena buka lagi akaun apa? Akaun pulangan belian, sebab kita pulangan belian. So mestilah pemborong Zul tadi tu kurang kan? So kalau kurang, so kita catatlah sebelah ini 400. Nama akaun partner dia pulangan belian. So yang ni kalau dah debit, pulangan belian dia akan jadi sebelah kredit. Partner dia ialah A, B pemborong Zul, iaitu 400. So so sekarang ni dia nak bayar, kita catat tu kat sini lah. Dia nak bayar, menjelaskan sepenuhnya dengan cek. So maksudnya kat sini kita kena buka akaun bank sebab cek. Dan lagi satu, sebab tadi kita dah kira kan, kita dah kira diskaun sebanyak 780. So sebab kita beli, maksudnya kita terima diskaun, maksudnya kita kena buka akaun diskaun diterima. Okey, so macam mana nak catat? So kita bayar dengan bank. So kita bayar dengan bank maksudnya keluar lah. So partner dia ABB, keluar sebanyak, kita dah kira tadi 14,820 yang kita dah kira tadi kan. So mestilah kita catat, kalau sini debit kredit, bank kredit, maksudnya sini mestilah debit kan, dekat Zul, pemborong Zul. Salah, ABB pula. Alamak, cikgu potong sini lah. Okey, dekat ABB, partner dia siapa? Bank. So 14,820. So balance tak balance kan? Maksud saya, bila kita total up kan, dia tak sama, ada kurang kat sini. So 780 ni yang ni ya, baru dapat 16,000. 780 yang ini. So yang ni lah diskaun diterima. So kalau sini debit, diskaun diterima akan jadi sebelah kredit. So ABB 780. So inilah menunjukkan bahawasanya kalau ada berkaitan dengan diskaun tunai, maka kita akan catatkan ke dalam
meja ataupun jenama. Okey, pelajar semua, kita dapat simpulkan di sini apa? Apa yang pelajar dapat tengok tadi? Okey, maksudnya tadi cikgu dah ajar apa? Cikgu ajar apa tu diskaun niaga, apa tu diskaun tunai kan? Tu cuba sekali kan? Lepas tu cara nak kira kan? Lepas tu cara nak catat. Okey, mari cikgu simpulkan lagi sekali. So, diskaun maksudnya potong harga. Diskaun, potong harga. Kalau diskaun niaga, potong masa beli. Kalau diskaun tunai, potong masa bayar dalam tempoh yang ditetapkan. Okey, tujuan diskaun niaga supaya beli banyak. Tujuan diskaun tunai adalah bayar cepat. Cepat kau bayar. Okey. Dan catatan dia, nak catat ke tak catat diskaun niaga? Tak perlu. Yang kena catat adalah diskaun tunai. Okey? So itu sahaja. Kalau tak faham, boleh PM cikgu kat bawah. Kalau suka, like. Kalau dapat, sebar-sebarkanlah supaya ilmu yang cikgu bagi ni kita dapat kongsikan bersama. Okey, bye. Terima kasih atas perhatian. Itu saja dari saya, Cikgu Azra Ombak.